Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jemaah yang dirahmati Allah, terutama Allah di hari Sayyidul Ayyam, hari yang paling mulia itu hari Jumat ini. Semoga para jemaah yang berada seawal ini semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kerahmatan dan ganjaran di atas orang-orang yang di antara orang-orang yang terawal berada di rumah Allah ini. Semoga di hari ini, di hari Jumat, kita mengambil peluang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengerjakan ibadat sunat, membaca Al-Quran, berselawat dan sebagainya. Di masa yang kesempatan yang sedikit ini, marilah kita sama-sama mendapat manfaat daripada majlis zikir ini, tazkirah ini, pada khasnya pada diri saya dan para jemaah yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah pada tengah hari ini saya akan fokus atau kita berbincang tentang perkara yang kita sering lakukan, iaitu solat. Jadi tujuan saya bukanlah untuk mengatakan solat fardu, fardu wajib dan sebagainya. Itu kita dah maklum, dan para jemaah yang berada di sini adalah di kalangan orang-orang yang sentiasa menunaikan salat, dan ini pun satu bukti daripada berada datang ke rumah Allah dengan seawal ini adalah satu kelebihan yang besar. Jadi dalam mengerjakan salat ini kita akan rutin menjadi rasa biasa dan seolah-olah ianya sebagai perkara yang rutin yang tak perlu diberi sangat penekanan, sedangkan ia adalah satu perkara yang sangat penting, as-solat. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, dalam surah Al-Anbiya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, iqtaraba lin-nasi hisabahum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Jadi dalam surah Al-Anbiya ini Allah menceritakan telah hampir datang kepada manusia hari perhitungan amalannya, sedang mereka dalam kelalaian, tidak hiraukan persediaan baginya. Jadi manusia sentiasa berada dalam ghaflah. Ghaflah ni kelalaian. Berbeza ghaflah dengan an-nisyan. Terlupa ini dia tidak ada perancangan. Seorang tu lupa, bila dia terlupa, dia tidak ada ikhtiar, mana dia terlupa sendiri. Tetapi kalau seorang tu lalai, dia ada pilihan, ikhtiar dia. Contohnya dia lalai menjaga seorang anak, sedangkan dia sepatutnya menjaga budak tu, tapi dia tak jaga, dia lalai. Tapi yang terlupa kita tak ingat. Itu beza. Sebab itu dalam Quran dikata manusia fi ghaflah, dalam keadaan lupa, mu'ridun, sehinggalah mereka itu dihitungkan amalannya, dan kebanyakannya dia teringat setelah dia berada di dalam kubur. Itu ghaflah keadaan. Jadi begitu juga dengan majlis tazkirah pada sebelum Jumaat ini, maka saya ingin mengingati diri saya dan para jemaah semua untuk kita lebih menggarap dan lebih memotivate dan lebih lagi terasa macam ingin menjaga dan rasa bertuah kita dapat menunaikan solat ini, dan kagum dan lebih ingin meningkatkan lagi tahap khusyuk, tahap tawadhu dan tahap kesempurnaan solat itu sendiri. Dan bukan kata ta'ala tak habis-habis bercakap tentang solat, semayang. Aku dah semayang dah puluh-puluh tahun dah, daripada kecil, dari umur 15 tahun sampai sekarang duduk semayang. Dia cerita tentang solat saja. Tak,
Solat ini miftah, keyword, kunci kejayaan yang sebenarnya adalah pada solat. Kita lihat, kalaulah kita lihat bahawa pada Isra dan Mi'raj ini Rasulullah dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala menaiki Sidratul Muntaha yang tinggi, top sekali di atas, the last di langit itu, untuk menerima satu ibadat yang besar, itu as-salat. Kan? 50 waktu dan akhir menjadi 5 waktu. Dan solat juga di antara fardu yang tak boleh tak ditunaikan. Bagi orang lelaki tak ada ruang, tak boleh kata saya tak boleh solat. Kan? Mereka orang perempuan, orang yang haid dan istihadah itu dikecualikan. Bagi lelaki tidak ada peluang langsung. Kalau dia sakit, tak boleh berdiri duduk, tak boleh duduk baring, dan tak ada air tayamum. Kalau dalam musafir kena solat, dalam peperangan, dalam semaya ketakutan tu kena solat. Apatah lagi dalam keadaan yang biasa-biasa tidak melakukan solat. Jadi kita lihat sekarang ni, bagi kita sekini saya ingat masalah solat tu tak timbul lagi. Tapi bagaimana generasi yang akan datang, anak-anak remaja, anak-anak muda, kan? Bagaimana kepahaman mereka di waktu, di zaman fitnah, di zaman TikTok ini, di zaman WhatsApp, di zaman semua kembahan ini, sehingga kan orang biasa pun terjebak, sehingga kan solat hingga terakhir. Kadang-kadang seseorang tu dia menangguhkan solat. Sepatutnya dia solat, contohnya kalau kita maghrib, asar, sepatutnya asar pukul 4 lebih kan, tapi dia leka kan, sampai tidak lepas TikTok 1, lepas TikTok 1, TikTok 2, lepas satu hari itu hari ini ceramah ni sampai buku 6, dah baru dia tengok nak semayang. Dia pun solat. Dia solat, dia berbangga, dia kata, aku boleh solat juga. Tapi sebenarnya dia dah di scammer oleh syaitan dah. Dia pun solat dalam keadaan tergesa-gesa. Allah Akbar, subhanallah, alhamdulillah, solat. Sedangkan solat itu nothing, tidak ada apa-apa pun segi khusyuk dan tawaduk dan sebagainya. Sebab itu solat ini sangat penting. Dan saya insyaAllah akan fokuskan sedikit masa yang singkat ini, semoga ia menjadi rangsangan kepada kita, menjadi sebab solat ini sangat. Salah hadis mengatakan, awalu ma yuhasibu yaumul qiyamah as-salat. The first, apa yang dihisab pada hari kiamat adalah as-salat, sembahyang. Dan sembahyang pula tiada hari, dan satu hari 5 waktu. Kalau 5 waktu, setahun berapa waktu. Kalau yang fail, yang hari-hari ini, maka fail lah yang lain. Kalau yang setahun sekali itu mungkin tak banyak lah. Sebab ini dah hari-hari, rutin hari-hari. Yuhasab, dihisab, dihitung. Dan kita tahu sesuatu benda kalau di-audit, dicek, itu suatu benda yang menakutkan. Kalau kita kita dicek ke imigrasi, di custom, kita rasa takut barang-barang yang ada. Begitu juga kalau di-audit ataupun dicek di soal siasat, hari ini kau buat apa, maka satu benda yang menakutkan. Maka bagaimana Allah menghisapkan solat itu? Fa'in salahat, maka sekiranya solat itu baik, salahat sairu amalnya, maka baiklah amalannya. Sebab apa? Sebab solat itu akan membawa, akan transform amalan-amalan jadi baik. Kan? Wa in fasadat, dan sekiranya rosak segi solat itu, tufsidu sairuna, maka yang lain tak boleh nak tolong. Tak boleh nak tolong. Sebab besar kesalahan besar yang ada pada solat ini, nak cover yang lain itu tak boleh nak cover. Tak boleh nak cover solat sebenarnya. Apa-apa benda pun dia lakukan, sama ada memberi sumbangan besar, memberi mujahid besar, tapi tak solat, maka yang lain itu di-delete habis disebabkan tak solat. Inilah kepentingan solat sebenarnya kan. Sebab itu satu
Satu hari Rasulullah SAW berjalan dengan sahabat yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad lalu di satu kuburan yang baru dikebumikan. Kubira dufina hadisan, baru dikebumikan. Maka Rasulullah kata, ini kubur siapa? Maka sahabat bertanya, fulan bin fulan, orang itu, orang ini. Maka Rasulullah kata, raka'atan, 2 rakaat khafifatani, 2 rakaat yang ringan, yang singkat bacaannya, ahabbu ilahi min baqiyati dunyakum. Maknanya bagi orang yang berada dalam kubur sekarang, 2 rakaat yang ringkas, yang pendek itu saja lebih baik daripada dunia dan isinya. Maknanya umniyat ini maknanya cita-cita. Cita-cita, ada cita-cita orang hidup dan ada juga cita-cita orang yang mati. Cita-cita orang yang mati bukan dia nak kahwin atau tidak. Cita-citanya nak mati, irji'u, aku nak balik. Sedangkan aku dah nampak dah, terserah dah. Apa yang penting, apa yang perlu, apa yang tak perlu, aku dah tahu dah. Maknanya kat sini Rasulullah menggambarkan rakaatan ni, 2 rakaat yang ringan yang dilakukan di dunia ini lebih baik daripada dunia seisinya yang ditinggalkan ini. Yalah, dunia. Tapi ini nak ceritakan bahawasanya kepentingan solat sebenarnya kan. Kita lihat solat ini dia bukan musim. Solat ni bukan musim. Musim awal Ramadan ramai, itu bukan musim. Solat ni sebenarnya adalah perkara yang sangat-sangat dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi lelaki tempatnya adalah di surau masjid, di mana tempat diazankan. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah berkata, "Ala adullukum, nak tidak aku memberi tunjuk kepada kamu, alama yang sullahul khataya, satu perkara yang boleh menghapuskan segala kesalahan kamu, wa yarfa'u darajat, dan dia mengangkatkan derajat kamu, pangkat kamu akan dinaikkan pangkat kamu." Qalu bala ya Rasulullah, maka sahabat bertanya, ya Rasulullah. Maka Rasulullah kata, isba'ul wudu 'alal makarim. Pertama Rasulullah kata isba'ul wudu, menyempurnakan wudu itu. Wudu itu gateway itu solat. Nah, tak guna orang tu solat dengan khusyuk tapi wudu dia tak betul. Alal makarih maknanya menyempurnakan wudu. Jadi sebab itu dalam wudu pun sendiri boleh sesiapa yang mengambil wudu dengan betul, dia seolah-olah Allah menggambarkan bahwasanya bila dia basuh muka, seolah dosa-dosa yang ada dalam dilakukan oleh mata dan telinga itu cair habiskan. Itu disebabkan wudu saja. Itu wudu lah ya. Dan sesiapa yang membasuh tangan daripada dosa-dosa kecil yang ada pada tangan, dia akan habiskan. Dan begitu juga dengan, dan dia kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minat mutahhirin. Diberikan dia pilihan, masuklah mana-mana pintu syurga yang 8 yang kemudian. Itu baru dalam keadaan wudu baru. Dan sesiapa yang mendengar azan, sebab itu solat ini di antara orang yang terbaik, orang yang datang awal. Orang yang datang awal sempat mendengar azan, dengan beza orang yang datang dah imam takbir berbeza. Orang yang datang sebelum azan, maka dah tentulah kebaikan kepada Bilal yang sentiasa azan. Dia orang yang pertama datang. Kalau kita juga nak compete, nak dapat pahala seperti mana yang muazzin azan itu, maka kita kena jawab azan. Dan kadang-kadang kita juga bila bersembang dengan tajuk yang betul-betul sedap, bila azan saja kita rasa macam tak boleh nak berhenti. Hayya 'alas solah, kita masih rangkap lagi. Sambil jawab azan, sambung lagi juga. Sambil jawab azan, sambung lagi pula. Oh, penting sangat seolah-olah. Sebab sedangkan dalam azan itu kan, sebab tu lepas itu kita azan, kita doa.
Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatu al-wasilah. Al-wasilah ni maknanya kita doa kepada Allah untuk Allah menetapkan Nabi Muhammad itu mendapatkan wasilah sewaktu berada di padang mahsyar. Itu kebaikan. Takkan kita nak kurban bercakap 2 minit itu bergabung dengan dunia syurga yang dia Allah ampunkan. Tak boleh. Tak boleh, sebab ini cakap, sebab bila bercakap nak berhenti nanti susah nak sambung balik kan, nanti habis apa tak synchronize lah, sebab dalam keadaan bersembang hebat tiba-tiba berhenti, nanti nak sambung balik macam tak semasuk. Maka teruskan. Itu maknanya bukan semua orang, untuk saya pun sama juga, kadang-kadang terasa macam sebab kita sebab itu syaitan sangat-sangat ambil berat tentang bagaimana dia nak hancurkan solat kita sebenarnya. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Sudur kan, yang syaitan attack ialah hati kita. Hati dia bisikkan dalam suara yang kecil-kecilan sampai kita tak tahu rakaat berapa, sampai kita tak tahu imam baca surah apa, sampai kita tak tahu sedar-sedar assalamualaikum, assalamualaikum, sebab dia dah mainkan. Very soft. Syaitan ni very soft. Syaitan ni cerdik. Syaitan berada dengan saya 57-8 tahun dah. Dia duduk bersama saya. Dia tahu apa selera saya. Dia tahu apa kehendak saya. Dia tahu apa saya risau sangat, apa yang saya nak sangat. Maka dia akan attack suatu benda yang apa yang sesuai dengan saya. Menghapuskan dosa kita. Semua kita ada dosa kan? Sebab itu dalam satu hal yang mengatakan seseorang itu waktu dia datang dengan solat, dia datang dengan dosa-dosa di atas kepala. Sewaktu dia rokok, maka seolah-olah dosa itu terjatuh bergelimpang, habis begitu saja kan? Senang kan? Sebab itu solat 5 waktu di antara solat waktu yang menghapuskan kafar, delete kita punya dosa selain kita solat. Khotoya, mana kita ada khotoya, tidak ada siapa yang tidak berdosa, tidak siapa yang tidak bersalah. Sebab itu Allah sediakan taubat kepada kita. Dan bila ada taubat itu mana ada skill semuanya taubat. Sebab seorang yang kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, macam seseorang itu dia bergaduh dengan saya, tiba-tiba baru tahu, tiba dia balik, dia kata saya sangat gembira, dia datang dengan saya, berbaik dengan saya. Allah lebih gembira lagi menerima taubatnya. Dan satu lagi hadis, wa yarfa'u darajat, mengangkatkan darajat. Qalu ya isbal wudu ala maqah, menyempurnakan wudu. Kita nak ambil wudu ni jangan nak cepat-cepat sangat. Sebab itu makruh bersembang-sembang semasa ambil wudu. Kau nak pergi apa, kau nak pergi mana, sambil-sambil apa. Jadi seolah wudu dia basuh saja. Wudu itu bukan basuh. Wudu itu busuk itu dah you preparation, seolah-olah sekejap lagi awak nak pergi jumpa dengan Rabbul Jalal, Tuhan yang menciptakan alam ini. Kau nak pergi jumpa dengan dia, kau nak pergi cakap dengan dia, kau nak pergi sembang dengan dia, kau nak pergi minta dengan dia, kau nak pergi. Itu maknanya 5-6 minit lagi, 10-3 minit lagi saya akan berdiri depan Allah Subhanahu Wa Taala, saya akan munajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di wuduk itu dilakukan dengan baik. Wa kasbul khata ila masajid. Dan Allah kata, Nabi kata, dan perkara yang paling baik sekali ialah wakasrul khata, dan banyak perjalanan pergi ke masjid. Khata ni you panggil langkah-langkah ke masjid banyak. Saya tengok kadang-kadang para jemaah rumah dia jauh 3-4 kilo, tapi on the time waktu solat dia ada khata. Macam mana dia boleh datang? Apa yang mendorongkan dia boleh datang? Itulah maknanya keimanan yang sanggup datang. Dia beriman dengan baik. Setiap langkah yang dia datang tu dia rasa macam diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa intizarus salah ba'da salah, dan menunggu di antara solat dan solat. Macam hari ini selepas Jumaat dia akan intai kat tengah hari asal nanti aku nak solat kat mana. Bukan kata nak makan tengah hari kat mana pun boleh juga, tapi solat kat mana dia nak makan. Intizarus salah, dalam hati dia ada. Sebab itu dalam satu hadis mengatakan 7 golongan yang mendapat naungan arash di padang mahsyar ialah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang itu hati dia sentiasa teringat dengan solat. Teringat solat. Nak solat isya, solat subuh, nak fikirlah. Maka
Badan ni pun tekan diingat dengan solat juga. Sampai waktu pukul 4.30 dia bangun sendiri, dia tidak ada alam sebab dia dah hati dah. Wa intizarus solah pada solat. Fazalikumur rabat, itulah satu benda yang kita perlu jaga tentang solat. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, semua orang kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaitan tidak mahu kita keluar daripada solat ini mendapat satu benda, sebab aflah. Bila orang yang baik dengan solat, maka dia baik segala-galanya. Maka syaitan berusaha untuk sampai kita solat, bila orang azan dia lari, tapi lepas tu dia datang balik dengan kita waswas, dengan kita yuwas ini mana mengusik hati kita. Maka kita pun terikut dengan dia, kita pun follow dia, follow sampai kita pun solat. Macam kita seolah saya berbandingkan, seolah kata dalam satu hadis mengatakan orang yang puasa dia tak makan tak minum, tapi benda lain yang buat, dia hanya dapat lapar dan dahaga saja. Sama juga orang yang solat, dia lepas fardu saja, tapi dia tak dapat pahala apapun, sebab dia tidak ada wa aqimis solat li zikri, dan dirikanlah solat dalam keadaan kamu yang qad aflal mu'minun allazina fi salatihim khashi'un, kan, orang yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat bahasanya solat ini sangat pentinglah, lebih-lebih sebab itu tidak ada amalan lain yang Nabi pesan kepada kita supaya ajar anak kita sewaktu umur 7 tahun, umur 10 tahun, as-salat. Muru auladakum bis-salat. Suruhlah, ajarlah anak kamu tentang solat. Kan? Sebab besar macam saya solat ni atas arahan ayah saya, maka saya solat ini pahala balik kepada ayah saya. Tapi kalau anak tak solat, macam mana kita akan tanggung? Kan? Sebab itu muru, amalan solat ni sangat-sangat penting. Lebih-lebih sekarang ni kita lihat macam kurangan orang yang datang surau lah berbanding dengan COVID dulu, kan? Sebab itu kita kena tingkatkan lagi tentang khasrul khata, membanyakkan untuk solat. Okay, saya ada tak banyak masa, insyaAllah kali ini ringkas saja untuk kita menaikkan diri kita tentang solat ni sebenarnya. Pada satu hadis mengatakan, ara'aitum law anna, maksud pendek ni saya bagi pendek maksud. Nak tak Rasulullah kata bagi umpama, nak tak kamu tahu bahawasanya seorang itu kalau dia di depan rumah dia ada sungai, dia mandi 1 hari 5 kali, dan adakah dia akan ada kotoran lagi kalau dia mandi betul-betul? Maka sahabat kata, tak ada timbul lagi daki-daki yang ada seluk-seluk kat badan kaki dia tu. Maka Rasulullah kata, itulah solat 5 waktu, yamhullahu bihinna minal khataya. Begitu juga lah dengan solat. Kalau 5 waktu, 1 hari 5 waktu, punch time, dia sembahyang 5 waktu, solat namaz 5 waktu, maka dia tidak ada dosa lagi dah. Sebab ihtaraf, setiap kali dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa dia habis. Maka tidak tinggal lagi min daranihi syai'an, daripada kesan-kesan itu. Dia kalaulah dia itu sentiasa solat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, ramai kadang-kadang kita tak ambil macam satu lagi hadis tadi. Maka satu hadis lagi itu hadis tentang solat juga, unzirul halal. Hadis sambung daripada awal-awal dihisab tadi. Rasulullah berkata, unzuru, kalaulah dia ni wanaja wa in fasadat, maka apabila dia semayang tu tak bagus, maka khaba, rugi, hina, khasir, maka dia akan kehina. Fa in intaqasa min faradi syai'un, dan sekiranya ada kekurangan dari solat fardunya, ada sikit-sikit kecacatan, ada kekurangan, maka Allah kata, unzuru, check up, tengok ada tak li abdi min tatawwu', ada tak bagi hamba-Ku ni tatawwu', solat sunat, solat rawatib yang 12 itu, solat duha, solat qiyamul lail dan sebagainya. Ini ialah yang boleh komplimen, yang boleh memberi kuat, menyokong amalan fardu kekurangan. Fayakmilu biha, maka disempurnakan ma intaqasa, apa yang kekurangan minal faridah, daripada kekurangan fardu. Sebab itu solat sunat ni sangat-sangat penting, kan? Sebab itu orang yang melazimi solat sunat, dia tidak akan meninggalkan solat fardu.
Orang yang tak solat fardu, dia takkanlah solat sunat lagi dah. Fardu pun tak kena qiyamul lail lagi kan. Itulah begitu. Sebab itu di antara solat yang sangat penting. Sebab itu akhir wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sewaktu berwafat, maka ulama Nabi Muhammad bersabda, fi sakaratil maut, as-salat, salat, namaz. Rasulullah kata puasa, wa ma malakat aymanukum, dan apa yang di bawah tanggungan kamu. Mana akhir salat yang itulah, dan perkara yang dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala ialah salat. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, untuk itu marilah kita sama-sama untuk menunaikan solat di surau ataupun di masjid. Sebab itu banyak kelebihan. Sebab itu man solat isya fi jamaah, sesiapa yang solat isya berjamaah, faka'annama qama nisfal lail, seolah-olah dia solat separuh malam. Wa man solat subh, siapa yang solat subuh fi jama'atin, dalam jamaah, faka'annama shalla ila kulli, kita nak solat semalam sepenuhnya tak larat. Maka dengan package yang diberi, yang ditawar oleh Allah Subhanahu wa taala, solat isya dan solat subuh, kan? Yang solat yang paling susah, kan? Kita lihat pagi-pagi ramai orang on the road mencari rezeki, mencari pahala, mencari rezeki, tapi dia lupa Ar-Razzaq. Dia mencari rezeki tapi dia lupa Ar-Razzaq. Ar-Razzaq Tuhan yang memberi rezeki, tapi dia lupa kepada Ar-Razzaq. Maknanya, maka sebab itu orang-orang munafik dan orang-orang yang tak betul-betul serius ni, dia jarang nak solat subuh dan solat isya, sebab waktu itu waktu yang agak susah untuk datang kepada surau dan masjid. Dan kita lihat dah ada satu hadis mengatakan, basyirul masya'in, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang datang untuk menunaikan solat. Basyir maknanya berilah kabar gembira kepada orang yang datang ke masjid waktu malam gelap, binurit tamah yaumul qiyamah. Jadi orang yang datang solat subuh dalam keadaan gelap itu, Allah akan bagi ganda dengan cahaya di dalam kubur nanti, di hari kiamat nanti. Orang datang dalam keadaan pagi gelap, maka Allah gantikan dengan cahaya. Dan bagaimana seorang itu nak melintasi cahaya? Sebab waktu sirat itu, setiap orang itu akan melalui sirat, Allah akan bagi setiap orang itu ada nur kat dia. Saya ada nur macam ni, saya ada bateri macam ni, orang ni ada cahaya macam ni. Maka melintasilah orang itu kadar amalihi, mengikut kadar amalnya, dan begitu cahaya yang diberikan oleh Allah, nur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di atasnya. Dan seseorang yang puas solat ini juga akan dijadikan seorang pemuda yang duduk di atas kita, duduk di belakang kita, akan defense kita, akan menjaga kita dan menjaga kita. Ya Tuhanku, sesungguhnya hamba ini sentiasa menjaga solat waktu malam, waktu subuh, maka aku menjadi saksi padanya. Dan kalau tak solat, tak sempurna solat, maka tiadalah untuk dapat pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, dalam kesempatan ini marilah kita sama-sama untuk menegakkan, memahami solat. Sebab dalam solat itu dah azan itu sendiri dah telah memberi gambaran tentang bagaimana Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka kita semayang pun kita Allahu Akbar, kita dengar azan pun Allahu Akbar, la ilaha illallah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Betul. Kadang-kadang kita lihat bahawasanya orang bila azan itu dia dah sembang-sembang lagi. Sepatutnya kan bawa duduk kat depan, duduk dalam keadaan get ready, kan? Get ready untuk salat. Ini bukan siapa-siapa. Kadang-kadang kita lihat bahawasanya ada orang sambil-sambil sembang lagi, berjalan-jalan, handphone dulu, batu bawa ke sini. Jadi macam mana hati dia nak bila semayang ingat Allah, handphone aku tutup tak tadi. Dia macam tu. Jadi ini semua berlaku. Saya mengingatkan diri saya dan kita semua untuk sama-sama alert dah benda macam ni. Dan untuk itu maka semayang yang paling bagus sekali, kita boleh 2 minit. Satu lagi, kita kena berdiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita merasakan salah satu daripada untuknya ialah kita bersedia menghantarkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dengan siapa kita berdiri hadapan? Dengan Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Dan kita merasa, dan begitu juga kita kena tahu maksud-maksud dalam bacaan-bacaan surah Al-Fatihah itu
Seolah kita bercakap dengan Allah. Qasamtu baini wa baina solah qismaini. Aku bahagikan solat Fatihah ini denganmu. Bila hamba kita baca alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab asna abdi alayya. Maka bila kita kata macam tu, Allah jawab. Bila kata ar-rahmanir rahim, ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin, sampai akhirnya Allah kata wali abdi masalah, dan bagi hamba-Ku apa yang dia minta. Bila amin, maka kita kata berkenankanlah ya Allah, terimakanlah segala-gala yang aku baca tadi tu. Amin, berkenankanlah, terimalah ya Allah. Jadi daripada situ kita kan, maka kita berdiri itu seolah kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita rokok, maka bila kita touch sujud itu adalah waktu tempat yang paling teruk sekali kita tekan bahu dahi kita dengan langkah itu di bawah di kapek itu sudah menunjukkan kehinaan kita berhadap dengan Allah Subhanahu wa taala. Waktu itulah waktu yang paling rapat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang sentiasa menjaga solat dan mendapat gelaran syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mohon kemaafan di atas kesalahan kesilapan, dan semoga kita termasuk dalam orang-orang yang sentiasa menjaga salat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakumullah.